Oke, ini soalan 3 tadi. Oke. Oke, sebelum kita boleh melukiskan histogram, kita perlu ada jadual kegerapan terlebih dahulu. So, yang cikgu tunjuk di sini adalah jadual kegerapan. Oke, so kita baca soalan terlebih dahulu. Jadual menunjukkan jumlah jam tidur dalam sehari bagi sekumpulan pekerja sebuah kilang. So, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 20 orang pekerja pada paksi mencancang, kita membina histogram dan juga polikon kegerapan pada graf yang sama. Graf yang sama, bukan graf yang berbeza. Oke, nanti tunjuk. Jadi sebelum boleh ada histogram, kita perlu ada jadual. Sebab jadual yang diberikan di sini, dia tidak menunjukkan ciri-ciri yang perlu ada pada histogram. So, untuk histogram dan polikon kegerapan, kita perlu ada nilai sempadan atas, sempadan bawah. Dan untuk polikon kegerapan, kita perlu ada nilai titik tengah. Dan dalam soalan ini, tidak disediakan dengan nilai-nilai sempadan bawah, sempadan atas, dan titik tengah. Jadi, nilai-nilai ini perlu diperolehi dari maklumat dalam jadual yang diberikan di sini. Oke. So, jadi kita perlu membina satu lagi jadual, dengan melangkumi kelas yang ada. Yaitu kelas yang sepatutnya ada, kita ikut. Ini kelas kegerapan, had bawah, had atas, sempadan bawah, sempadan atas, dan titik tengah. Dan di sini cikgu letakkan rumus-rumus untuk menentukan selang kelas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Oke. Jadi kalau sudah biasa, rumus ini tak perlu kita sentiasa tunjukkan, perlu diingat dan dihafalkan. Oke. Jadi kita akan tengok. Kelas kita ikut kelas yang diberikan di sini. Oke, kita ikut, tengok ikut. Ikut semua, sebulat sama. Oke, ini sudah diberikan kelas. Kalau soalan yang tak diberikan kelas, you kena bina kelas berdasarkan rumus ini. Mengikut size selang kelas. Tapi kalau soalan sudah berikan kelas, kita terus ikut saja. Oke, kegerapan pun kita ambil ini. Sebagai ini pun memang sudah diberikan kegerapan, so kita salin saja. Ini 2, 4, 22, 64, oke, 90, 14, dan 2. Oke, so ini kegerapan, ikut ini. So, had bawah, had atas, senang saja. Had bawah, nombor di depan, semua had bawah untuk kelas tersebut. Had bawah, nombor depan, had atas, semua nombor di belakang. So, atau di hujung dia. So, had bawah kita ikut. Kita salin semula nombor di depan. Oke. So, had bawah ini 4.05. Oke, kita ambil saja. 5.05 dan seterusnya. Ini ada salah salin tadi. Ini typing error. 9.05 dan seterusnya 10.05. Oke, so ini kita had bawah, sekali lagi kita ambil nombor depan. Had atas, nombor belakang. Oke, so ini had bawah, ikut depan, had atas, ikut belakang. Oke, seterusnya, sempadan bawah dan sempadan atas. Oke, cadangan saya ialah
kita buat sebenarnya atas dulu. Kenapa ya? Sebenarnya bawah, sebab sebenarnya bawah, kelas yang pertama ini, kita tak nampak kelas yang sebelumnya. Kalau yang kamu belum mahir. Jadi kita mula dengan sebenarnya atas. Sebab sebenarnya atas, semua ikut nombor belakang. Sebenarnya atas. Okay? Kalau ikut rumus ini, tengok sini. Sebenarnya atas, ialah nilai had atas tambah dengan nilai had bawah bahagi 2. Okay? Jadi kita, kalau yang belum biasa, kita gunakan kalkulator. Kalau yang sudah biasa, bagi saya kalkulator pun tak perlu kita tekan. Nanti kita tengok macam mana, apa maksud yang kalkulator pun tak payah tekan. Okay, yang belum biasa, kita boleh tekan kalkulator. So, kalau ikut rumus ini, sebenarnya atas, ialah had atas tambah had bawah bahagi 2. So, kita buat sebenarnya atas yang ini dulu. First one, iaitu had atas. Okay, kita tulis. Had atas 5.04. Had atas tambah dengan had bawah. Okay, 4.05. Lepas tu bahagi 2. So, kita tekan kalkulator ni. Okay. Okay, 5.04 tambah 4.05. Okay, ambil jawapan dulu. Okay, lepas tu bahagi 2. Okay. So, tukar nombor perpuluhan. 4.545. 4.545. Okay, kita tuliskan. Okay, 4.545. Okay, so kamu bandingkan dengan ciri-ciri ini dengan had atas ini. Okay, had atas adalah 5.04 kan. Jawapan kira-kira tadi ya 4.545. Cikgu mau pakai cara yang cepat dah. Sebab dari exam tak perlu kita tekan semua ni. Semua tak perlu tekan. Kita kena faham. So, kita buat satu, kita perhatikan. Maksud di sini ialah sebenarnya atas kita ambil kita ada salah sikit. 0.4 ada salah tekan tadi kita. Sekejap. 5.05 tambah 4.0. Hah? Bisa bapak tersangka. Oh ya, ini salah sedikit bang. So, kita ambil yang ini dengan ini. Oke. Okay. So, kita ambil 5.04 tambah dengan 5.05 lepas tu bahagi 2. Oke. Okay. Yaitu kita ambil sebenarnya atas, ambil had atas kelas itu dengan had bawah kelas seterusnya. Ambil ini. So, kita tambahkan. Lima tambah dengan 504. Bagi 2. So, 5.045. Okay. So, 5.045, kamu perhatikan ini 5.04. So, ini 5.04 di depan ni. So, apa yang kita tambah? Tengok, kita tambah 5 di belakang. Okay, lepas kita confirm, ini 5.045. So, kita tambah 5 belakang. Nampak? Lepas kira dari kalkulator, 5.045. Kita bandingkan dengan yang ini, had atas, kita perhatikan apa yang berlaku ialah yang ini kita tambah 5.045. Ini tambah 5 belakang. So, maksudnya yang ini kita tak perlu tekan kalkulator lagi. Kita ambil nilai ini 6.04. Jadi kita ikut cara di atas, kita masukkan 5 di hujung. 5 di hujung. Jadi itu adalah sebenarnya atas kita. Jadi buat dengan cara yang sama, 7
8.04. Okey, kita ambil nombor hak atas dulu, lepas tu kita masukkan hujungnya 5 di belakang. So, maksudnya itu adalah sebenarnya atas kita. Yang cikgu pakai warna merah untuk menunjukkan apa yang cikgu tambah, tapi sebenarnya kita tak perlu guna warna yang berlainan lah. Okey, ini untuk semasa cikgu tunjuk saja. Okey, tengok perhatikan. Ini sebenarnya atas. Okey, sebenarnya bawah. Okey, sempatan bawah untuk kita buat yang kelas yang kedua dulu. Kenapa? Okey, kelas yang pertama sebab sebenarnya bawah ini kita tak nampak yang atas tu, kelas tu apa nombor. Sebab kamu orang belum mahir kan. Jadi kita pakai cara yang bijak sikit. So kita buat yang kelas kedua. Okey. Sembarang bawah sebenarnya kalau kita sudah ada sembarang atas. Okey. Sembarang bawah ialah sembarang atas yang kelas yang sebelumnya. So maksud ini sembarang atas akan jadi sembarang bawah. Sembarang bawah untuk kelas yang seterusnya. Okey, maksudnya so 5045 adalah sembarang atas untuk kelas yang pertama. Jadi dia akan jadi sembarang bawah kepada kelas yang seterusnya, iaitu di sini salin semula. Maksudnya ini salin ke bawah. So semua kita buat yang sama. Okey, so jadi sembarang bawah tak perlu tekan, walaupun rumus memang ada. Tapi kita tak akanlah setiap kali exam ini kalau tekan satu-satu, tak habis kertas soalan kamu nanti. Okey, jadi ini kita ambil salin dari sebelah atas, jadi salin ke bawah. Okey, jadi kita semua dapat. Jadi macam mana mau dapatkan yang pertama ini? Pertama ini kamu kena rujuk kepada pola nombor-nombor ini. Tengok 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bersambung kan? Dia bersambung dengan sekarang setiapnya beza 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kamu matematik nombor 1 hingga 10 tidak tahu kan ini form 5. Jadi apa yang kita perhatikan ialah kita tengok. Maksudnya sebelum 5 nombor 4 lah. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu perhatikan ini. 045, 045, 045, 045, 045. Maksudnya semua tak berubah kan belakang kan? So maksudnya ini pun ikut yang sama. Jadi kita selesai. Sempatan bawah. Okey. Jadi ingat kita mula dengan sempatan atas, lepas tu kita kira satu pakai rumus. Kalau biasanya saya tak pakai rumus pun. Terus tengok ini, tapi kena confirm dulu dengan rumus lah. Kadang-kadang salah. Okey, rumus kita gunakan ini dengan ini. Okey, ini sebelah atas sudah jumpa, sebelah bawah kita salin ke bawah. Okey, maksudnya sebelah atas untuk kelas ini akan jadi sebelah bawah untuk kelas yang seterusnya. Okey. Jadi hari ini kena dengar betul-betul. Ini sangat penting soalan internet ujian. Okey. Kalau kamu jadual tak dapat dihasilkan, macam mana melukiskan histogram nanti? Memang tak jadi kan? Kalau berpandu kan berarti ini. Tak ada tata untuk melukiskan histogram. Okey, yang seterusnya tidak tengah. Okey, tidak tengah kalau ikut rumus ini ialah hak atas tambah dengan hak bawah bahagi 2. So inilah 4.545. Okey. So ini yang tadi cikgu confuse sikit tadi. Okey. So 4.4545. So itu kita tambah 5.04 tambah dengan lepas tu bahagi 2. So, okay, you dapat 4.545. 4.545. Okay. Jadi yang ini 4.545 dan kalau kita mau semak, kita semak yang
satu lagi. Kita tengok pattern dia. Okey, kita semak satu lagi. Lepas tu bahagi 2. So you got 5.545. Nah, kamu boleh nampak pola dia sudah. So ini 545, 545. Maksudnya dia tak berubah. So ini 4, ini 5. Jadi kita akan tahu ini adalah 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini cara bijaksana. Lepas tu point. Nah ini belakang tak berubah. Jadi kita mesti semak 2 karena dia ada berubah. So, tapi berubah pun dia akan ikut pattern dia sama nanti. So ini okey, semua ikut 545, 545. So jadual sudah ada. Kita akan lukis histogram dulu. Okey. Kita akan lukiskan histogram dengan menggunakan kertas graf. Mesti kertas graf. Okey. Jadi untuk melukiskan histogram, kita kena faham skala dulu. Okey, skala 2 cm kepada 1 pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk ialah 2 kepada 1. So 2 cm kepada 20 pada paksi mencancang. Okey. Jadi mana paksi mengufuk, mana paksi mencancang. Okey, kalau kita graf ini mengufuk. Ini mencancang. Okey, mencancang. So apa maksud ini? Kamu kena faham mengufuk, paksi mengufuk dia mau 2 cm kepada 2 cm kepada 1. So nanti di sini kita kena buat 2 cm, setiap beza dia lah 1. Beza 1. Jadi untuk paksi mencancang setiap 2 cm beza dia ialah 20. Nah, itu kena faham. Apa maksud 2 cm? Okey, ini graf. Ini pembaris. Tak perlu ukur. Cikgu cuma ukur untuk tunjuk di sini saja. Okay, bukan suruh kamu ukur pun. Tengok Cikgu besarkan sikit, kamu perhatikan. Maksud 2 cm dalam kertas graf ialah sebenarnya tak perlu ukur. Okay, cuba cikgu tunjuk. Nah, 2 cm. Ini. Ini 2 cm. Okay, 2 cm maksudnya 10 petak yang kecil pada kertas graf. Itu maksudnya 2 cm. So tak perlu ukur pun. Maksudnya kita akan faham. Ini adalah 2 cm. Dari sini ke sini 2 cm. So kita lukiskan paksi dia dulu. Oke, lukis dengan pensel. Coba saya lukis paksi dulu. Saya lukiskan dengan pen di sini sebab kalau tunjuk dengan visualizer ni, kalau lukis dengan pensel dia tak nampak sangat. Okey, jadi saya lukis dengan pen. Jadi dalam kertas soalan nanti, jawapan nanti kamu lukis dengan pensel. Okey. Okey, lukiskan dulu paksi dia. Okey, seterusnya kita mau masukkan ikut skala dia. Okey, untuk histogram, okey, yang bawah ini kita masukkan nilai selang kelas.
yaitu sempatan bawah dan atas. Oke, kita akan masukkan ke bawah, yang di bawah ini. Nilai-nilai ini. So, kita akan ambil dalam jadual nilai sempadan bawah dan sempadan atas untuk dimasukkan ke paksi mengukur. Oke, paksi mengukur. Oke, ini sempadan bawah, ini sempadan atas. Oke, kita masukkan di sini. Oke, setiap 2 cm. Ini maksudnya setiap 2 cm. Maksudnya skala mesti seragam. Uniform scale. Oke, lukiskan dengan pensel ya. Oke. Oke, lepas itu kita mula dengan sempadan bawah dulu. Tulis di sini. Oke, sempadan bawah. Oke, 4.05 045. Kita tulis di sini. Lepas itu kita akan sambung dengan sempadan atas. 5.4045. Sambung. Yang hanya yang pertama saja kita mula dengan sempadan bawah. Lepas itu kita sambung yang sempadan atas. Oke, sempadan atas 5.045, 6.045. Oke, 11.045. Oke, so ini tuliskan tajuk dia adalah jumlah masa, jumlah jam tidur sehari dalam bentuk jam. Oke, tuliskan ini ikut soalan dia tadi, yaitu di ini. Oke, jumlah jam tidur sehari. Oke, so kita sudah tuliskan paksi mengukur. Oke, sudah tuliskan nilai ikut sempadan bawah dulu, lepas itu yang lain semua sempadan atas. Semua sempadan atas. Oke, jadi yang paksi mencancang kita mulai dengan kosong. Oke, setiap 2 cm. Maksudnya berjarakkan 2 cm. Tadi kita sudah tunjuk 2 cm ialah 10 peta yang kecil, 2 cm. Oke. Jadi kita tuliskan, so apa yang dia mau lah, setiap 2 cm dia mau 20. Dia mau 20. Oke, so kita ikut saja soalan dia. 2 cm kepada 20. So mesti mula dengan kosong, 20 dan seterusnya. Ini sifil 20. Oke, sampai 100 pun sudah cukup lah. Sebab kita ikut soalan dia mau 20. Dan kenapa juga sampai 100 cukup? Sebab nilai kekerapan paling tinggi sampai 90 sahaja. 90 sahaja. Oke, jadi cukuplah sampai 100. Kalau mau sambung, yang ini sambung tak menjadi masalah, tapi tak digunakan lah. Dan yang sini kita tuliskan kekerapan. Kita tuliskan kekerapan. Oke, jadi histogram adalah graf bar. Graf yang berbentuk bar, lebih kurang sama dengan sains, dia graf bar. Tapi berbeza dengan sains ialah bar yang dalam histogram dia tidak berjarak. Dia tidak berjarak. Oke, dia adalah
dia adalah bersambung. So kita lukiskan ketinggian bar itu adalah berdasarkan kegerapan. Okey, berdasarkan kegerapan di sini. Okey, kegerapan di sini. Okey, jadi yang pertama dia mau bernilai 2. Jadi kita mula dari ini. Kita lukis, kita ambil ketinggian kegerapan 2. So kita kena tengok 2 di mana. So di sini 10 petak mewakili 20. Maksudnya 1 petak mewakili 2. So 1 petak aja untuk yang pertama. Okey. 1 petak aja. Okey, kita lukiskan. Okey, ini 1 petak aja yang pertama. Sebab dia 2. Lepas tu 4 untuk yang 505 hingga 6. Ini sampai sini. Maksudnya dia mau 4. So 4, 10 petak mewakili 20. Maksudnya 1 petak mewakili 2. So dia mau 4, maksudnya 2 petak aja. So 2 petak. Okey. Kita lukiskan. Yang seterusnya 22. So kita cari 22. 20 di sini 2. Maksudnya 20 tambah 1 petak ke atas. So dia bersambung. Dia tak berpisah. Okey. 22. So 22 di sini. 22. 64. 60 di sini. Say 1 petak mewakili 2. So kena 64 maksudnya 2 petak. Okey. So 60 di sini. Okey, 4. Okey. 2 4. So 4 di sini. So ini 64. Okey. Boleh tandakan terlebih dahulu lah, nanti baru lukis garis mencancang dia pun boleh. 90. Ini 90. Okey, 90. Lepas tu 14. Okey. Lepas tu the last one 2. Okey, lepas tu kita sambung lah. Ini histogram. Okey, kita sambung dan kamu perhatikan. Tidak berjarak. Okey, kalau sains mungkin tidak berjarak. Tapi saya kurang pasti sikit lah, mungkin sains ada jarak. Tapi sebab ramai pelajar dia keliru. Apabila dia melukiskan histogram dekat matematik, dia lukiskan jarak. Saya tanya apa sebab? Ramai yang cakap sains dia ada berjarak. Okey, saya kurang pastilah. Yang satu lagi yang histogram tidak ada sketch. Jangan rorekkan kawasan-kawasan histogram ini. So biar dia macam ini saja kosong. Jangan kamu lukiskan garis-garis seperti mana yang dilakarkan dalam sains. Tak ada. So ini habis histogram kita. So itu sahaja histogram. Tak ada tambahan lagi. Tak ada berjarak. Tak ada lakaran-lakaran pada bar tersebut. Okay. So ini histogram. Yang seterusnya dia minta juga
lukiskan poligon kekerapan pada graf yang sama. So maksudnya tak kita buat graf baru, kita gunakan graf yang sama. Kita mau lukiskan poligon kekerapan. So poligon kekerapan kita akan menggunakan titik tengah. Oke, titik tengah. Titik tengah dan juga kekerapan. Kekerapan ini untuk melukiskan poligon. Poligon kekerapan seperti mana yang cikgu terangkan, dia adalah graf bergaris. Oke, kita tengok yang pertama. 4045, 5045. Ialah kelas yang pertama. 4045, 5045. Kelas yang pertama. So, tinggi dia adalah 2. Dan tidak dengar 4545. So 4545 ialah di tengah-tengah sinilah. So ini 4.545. Okey, tengah-tengah sini. So apa yang kita perlu buat ialah kita buat pangkah di sini. Okey, untuk tandakan pangkah untuk tengah-tengah bar ini. Jadi setiap ini kita tandakan dengan tanda pangkah pada tengah-tengah bar. Okey, tandakan di tengah-tengah. Tandakan di tengah-tengah. Okey, di sini juga gunakan pen berwarna merah untuk memberikan penerangan. Semasa ujian nanti gunakan pensel. Okey, sebab kalau cikgu gunakan pensel di sini tak nampak sangat sebab visualizer ini silau. Okey. Jadi kita kalau lukiskan histogram di atas poligon senang. Kita terus tandakan pangkah di hujung atau paling atas bar tersebut tengah-tengah. Jadi dia belum habis lagi. Histogram ini dia mesti mula dari kosong. So, yang ini dia mesti tambah lagi satu yang kosong depan. So, berjarak mesti sama. So, ini jarak dengan ini adalah 2 cm. Jadi maksudnya ini dengan yang sebelum ini pun 2 cm, dia bermula dari kosong. So, dia dari bawah. Oke, sambung ke bawah. Ke depan mesti jarak yang sama. Jangan lebih. Dia mesti berjarak 2 cm yang sama. Ini pun sama. Hujung ini pun dia kena pergi ke depan lagi. Jadi tambah. Pun berjarak yang sama pun pergi ke kosong. Oke, lepas itu senang. Kita sambung. Kita sambungkan semua pangkah tersebut akan menjadi poligon kekerapan. Kita sambung. Pastikan sambungan mesti menggunakan pembaris. Oke, sambungan mesti menggunakan pembaris. Dan dia mesti kembali kepada sifar. Get back to 0. Oke. So yang garis merah itu adalah poligon kekerapan kita. So jadi kita selesai dalam soalan ini. Oke, sekali lagi diingatkan yang paksi mengufuk ini kita menggunakan nilai semaran bawah semaran atas, yaitu yang first one kita gunakan semaran bawah, yang seterusnya pakai semaran atas. Oke, yang paksi mencancang ini kita gunakan skala yang diberikan. Setiap kali kita gunakan 2 cm ikut skala yang diminta. Kalau dia cakap 2 cm 20, inilah maksud dia. Kalau 2 cm 10, maksudnya sifar 10, 20 dan seterusnya, itu 10. Oke, jadi ikut skala. Dan size setiap histogram untuk histogram ini adalah seragam. Maksudnya dia mesti berjarak 2 cm dengan lebar dia 2 cm. Jangan ada yang kurus, ada yang gemuk. Tidak ada. Tengok ini semua berlebar 2 cm. Jadi semasa kamu lukiskan ini dan kamu perhatikan dia bersaiz berlainan. Ada yang lebar sikit, ada yang kurang sikit. Maksudnya ada salah lah. Sila betulkan. Okey.
Boleh faham? Kalau faham, Teacher, silakan. setiap petak tu kita guna sifar 2 kah? Yang petak kecil-kecil tu. Okey, alfa tadi kan? Ha. Ya, alfa. Yang kamu menunjuk ialah paksi mengufuk atau paksi mencancang? Alfa, Mengufuk teacher. mengufuk. Mengufuk yang ini. Betul. Ah, Yang ini kita dapatkan nilai dari jadual saja. Ini ikut jadual. Perhatikan tidak? 4045 ikut saja. Dan dia mesti berjarak 2 cm sebab soalan mau 2 cm, Pak. 2 cm. Jadi apa maksud berjarak 2 cm? Tadi cukup suruh tunjuk ukur dengan berbaris. Okay, kalau 2 cm, okay, 2 cm. Jadi 0, 1, 2 cm lah. Jadi kalau kita sudah biasa, dia tak perlu kita ukur macam ni untuk buatkan. Sebab biasanya graf ini ada garis yang lebih tebal, ada yang lebih nipis. Antara tebal ini, maksudnya ini antara dua tebal ini 1 cm. Satu lagi maksudnya 2 cm lah. Boleh faham tak, Alfa? okey. Kalau tak teacher, kalau mencancang tu teacher start dari Mencancang dia kosong kena tu. ikut skala dia. Kena ikut Oh. skala. Yang ini kenapa setiap petak ialah 2 cm, ialah 2 unit. Sebab ini dari 0 sampai 20 ini ada berapa petak. Okay, kita tengok cukup besarkan kita mah. 10. Kita besarkan tengok. Okey, dari ini sampai ke sini kita perhatikan dia 10 petak kecil kan. Okey, 10 petak kecil mau dibahagikan kepada 20. Maksudnya satu petak mesti 2 kan, baru jadi kan. Kalau tidak, contohnya kalau kamu cakap ini satu petak 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya salah lah tu. Dia tidak sampai. So mau sampai 20 untuk 10 petak kita mesti pakai 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Okey. Jadi kalau sifil 10, barulah setiap petak ialah 1. Inilah membaca skala, ini kemahiran asas, bukan kemahiran di sini ya. Tapi tak apa. Bagus mau tanya. So Alfa boleh faham tak? Boleh ke? Boleh ya. Jadi kena ikut. Yang ini nilai dia kena ikut skala dia. Kalau kosong sini, ini 2, ini 5. Okey, contohnya ibu buat yang ini. Besar tu tak nampak. Okey, juga ambil contoh. Contohnya kalau saya ada satu skala. Okey. Kalau ini 0, ini 5. 0,5. Jadi macam mana kita mau kira ini? Ini 10 petak baru 5. Maksudnya satu petak ialah berapa? Bagi tahu cikgu. Ini kena faham sikit. Saya tanya orang. 0,5 juga. 0,5. Bagus. Siapa ni? Michelle. Michelle, bagus. Betul, Michelle. Tania, sangat bagus. Sebab kalau yang ini 10 petak. Okey, 10 petak kan? Dia baru 5. So, satu petak berapa ya? Okey. So, satu petak adalah 0,5. Okey. So, maksudnya kita ambil contoh. 10 batang pen ialah RM5. Okey. 10 batang pen ialah RM5. So, satu pen berapa? 50 sen lah macam tu. Okey. Sebab ini time 10 is 5. Okey. Sebenarnya ini boleh kira dengan perkadaran. Maksudnya 10, 5, 1, X. Okey, kita talap silang. Talap silang.
Maksudnya X ialah 1/5 bahagi 10. So kita tekan kalkulator memang 0.5, tapi boleh difikirkan secara logik lah. 10 batang pen RM5. So satu batang berapa? 50 sen lah, sebab 50 sen darab 10, 5. Ini maksudnya. Okay. Jadi kalau ini sekarang, okay, satu lagi, kita lukis satu lagi. Kalau sekarang ini kosong di sini, 2 di sini. Berapa satu petak ya? Okay, coba Faizal. Ni Faizal ada dalam kelas ke ni? Ada nama tapi macam tak dengar je. Ada. Ada Faizal. Jawab juga Faizal. Satu petak berapa? Kalau kosong sini, 2 sini. Satu petak berapa? 0.1 kah? 0 point? Kalau 0.1, coba kamu kira. 0.1, 0.2. Macam ini betul. Betul. Satu petak 0.2. Betul. Okey. Jadi kamu kena fikir kalau 0.1 tak sampaikan sebab apa? Kita kira 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8, 9. Apa tu? Baru 1. Tak sampai 2. Itu maksudnya. So kalau 0.2 sampai. So ini cara kita membaca skala. Ini ulang kaji ya, bukan benda baru pun. Ini budak sekolah rendah punya hal. Tak apa. Yang penting bertanya. Okey? Boleh faham? Kalau Boleh. angkat tangan. Cuma tengok tangan. Okey. Tahniah yang angkat tangan, maksudnya tangan masih sehat. Yang tak angkat tangan pun bukan cikgu cakap apalah, tidak tahu apa terjadi, bang. No response. I don't know what happened to you. Okay, so this is a revision a bit for what we have learned. So for today, I want you to try again. Sebab lama yang tak menghantar latihan. Okay, jadi hari ini tak pandai sangat. Cikgu mahu buat ini je. Kita bahas, saya tunjuk.